Okey, kita mulakan. Kita mulakan sesi live kita pada hari yang ketujuh, genap seminggu ni dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, bukakanlah simpulan di lidahku agar mereka yang di dalam ini memahami segala kata-kataku. InsyaAllah. Ya Allah, ajarkan aku perkara yang aku jahil, ya Allah. Ya Allah, ingatkan aku perkara yang aku lupa. Alhamdulillah, dahulu, kini dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada detik ini, pada waktu ini. Bertarikh berapa hari bulan hari ini? Bagi tahu abang. Bertarikh hari ini, pada detik ini, pada jam ini, kita direzekikan lagi untuk buat sesi live IG bersama dengan abang. Abang perkenalkan diri abang secara ringkas. Nama abang Muhammad Azrin bin Adam. Abang asal daripada Sabah. Kalau lebih spesifik, abang daripada Sandakan, Sabah. Kampung sebelah ayah lah kan. Bertarikh 13 April 2020 pada hari ini, abang akan berkongsikan. Ada perkongsian lah abang nak kongsi pada adik-adik yang ada di dalam live pada hari ini. Dan juga sahabat-sahabat abang yang baru saja masuk. Okay, Assalamualaikum kepada semua. Jawab. Dan alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perjuangan baginda sanggup berbanting tulang, bermandian darah semata-mata apa? Semata-mata untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Pada hari ini, sampai hari ini kita dapat terasa lagi. Kita dapat merasai nikmat iman dan Islam. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, tadi abang ada baca doa kan? Doa, iaitu doa doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ni, Nabi Musa Nabi apa? Apa, bukan nak kelemahan lah, tapi keunikan. Keunikan Nabi Musa. Apa? Keunikan Nabi Musa. Sampaikan Allah hadiahkan dia satu doa kepada dia. Apa keunikan Nabi Musa? Sampaikan Allah titipkan kepada dia satu doa. Ada doa Nabi Musa kan. Apa dia? 17 orang yang tengah join live pada malam ini. Ulul Azmi, Nabi Musa. Lagi. Cuba lagi. Keunikan Nabi Musa. Okay, contoh Nabi Yusuf, clue Nabi Yusuf, Nabi paling handsome. 79% kan, tak silap. Kalau Nabi Musa ni apa keunikan Nabi Musa? Okey, Nabi Musa adalah nabi yang gagap. Okey, nabi yang gagap, dan Allah titipkan kepada Nabi Musa ni doa yang doa tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam tu. Nabi Musa biarpun dia gagap, tapi dia ada keistimewaan. Terima kasih Rafiz. Dia dapat diberi keistimewaan untuk bercakap dengan Allah kan. Lepas tu, tapi Nabi Musa ni gagap dia, dia ada satu peristiwa di mana Nabi Musa dia kena menghadap Fir'aun. Jadi menghadap dengan Fir'aun, nak berkata-kata, tak pandai bercakap. Nak menghadap Fir'aun buat apa kan? Jadi Allah hadiahkan tu supaya dia dipermudahkan untuk berkata-kata, dan
Kan segala nabi yang terdahulu ni kita akan sunnah ataupun ikut semula kan dengan apa yang dorang buat kan. So Nabi Musa ni masa dia nak menghadap dengan Firaun, dia akan bertemankan dengan Nabi Harun. Kenapa bertemankan Nabi Harun? Benda ni abang selalu kongsikan lah dengan ramai orang, ramai program. Masa abang program pun abang akan pergi dan sebagainya kan. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa ni, Nabi Harun temankan Nabi Musa sebab supaya Nabi Harun dapat macam bagi tenang, bagi cool, bagi macam kalau si Nabi Musa ni salah sebut, maka Nabi Harun lah akan macam backup lah. Maksudnya dalam hidup kita ni juga, untuk pengetahuan adik-adik, sahabat-sahabat abang yang ada di dalam ni, kita kena ada sahabat di sebelah kita untuk sentiasa tegur, penambahbaikan dan sebagainya. Macam itulah. Okay, kepada adik-adik yang baru sahaja masuk pada malam ni, kita berkongsi tentang itulah tajuk yang abang sediakan dalam tu, wahai masalah besar, aku ada Allah yang maha besar. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itu selesai untuk doa Nabi Musa. Jadi kita amalkan dan juga praktikan antara hikmah Nabi Musa menghadap Firaun ada dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni macam kira kalau kita praktikan sekarang ni, kita dalam hidup kita ni adalah, kalau kita dianggap kita ni adalah seumpama cabaran kita seumpama Nabi Musa. So kita kena mencari dalam hidup kita ni adalah siapa Nabi Harun aku, macam itulah. Siapa sahabat-sahabat aku yang akan di sebelah aku tegur kesalahan, kelebihan, kekurangan ke apa semua lebih tu, dia akan ada di sisi untuk tegur. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, wahai masalah besar, abang ada buat catatan sikit di sini supaya macam kita tak tersalah langkah lah dalam kita berkongsi pada hari ni lah. Sekarang pun dah 8 minit ya kan. Contoh macam sekarang ni, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ataupun kemaafan Allah ni lebih besar daripada kemarahan Allah. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih sebab live. Sebelum abang teruskan abang punya perkongsian ni, abang mau sebut dulu 9 orang yang ada live pada malam ni. Asnawi, abang untuk live sebelum-sebelum ni kau kena tengok kot. Abang saja ini abang tengah momen untuk panaskan enjin Asnawi. Jadi sambil-sambil panaskan enjin tu abang berkongsi dengan kalian. Ridu, Ame, Eli. Ini siapa nama dia ni? Fikariki Rana. Adina, Ismi Aida, Hashim. Assalamualaikum semua. Hashim, Khalif, Kai Ryan. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, terima kasih sebab join pada hari ni, dah 10 orang. Baiklah. Kalau kita tengok kembali macam konsep ataupun cara kita dibesarkan, cara hidup kita dibesarkan, mesti kita cara kita dibesarkan, contoh orang-orang terdahulu, ini atas masing-masing lah. Family dulu ataupun cara mendidik orang anak-anak ataupun anak-anak dorang ni, dorang akan dididik dengan menakutkan, macam ditakut-takutkan. Kau tak masuk aku pukul kau, aku stop kau polis, kan selalu macam tu kan, ditakut-takutkan. Kenapa tidak kita berkongsi kepada anak-anak ni, macam abang pernah kongsi sebelum-sebelum ni, masa live abang yang kedua abang tak silap, iaitu cara mendidik anak-anak ni dengan penuh kasih sayang, iaitu kita berkongsi, iaitu kita penuhkan dia dengan kasih sayang. Kan kita selalu dimomokkan macam aku takut kau, no. Kan selalu macam tu kan. Kalau abang selalu lah, family abang masa kecil. Okay. Tapi cantiknya adalah pendidikan awal kanak-kanak ni kita mulakan dengan penuh dengan kasih sayang. 7 tahun pertama kita kena penuhkan dengan kasih sayang. Sebab kenapa? Sebab kalau kita selalu takut-takutkan dia dan sebagainya, takut ada efek pada hari yang mendatang. Pada umur dia 14 tahun, pada umur dia 21 tahun dan sebagainya, dia akan ada efek pada diri dia. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sebab salah satunya kita kena bagi tahu keunikan. Kenapa kita kena mulakan dengan kasih sayang? Allah sendiri pun dalam surah Al-Fatihah, kalau kamu perasan dalam surah Al-Fatihah sendiri pun, tiada pun di dalam tu, kalau ada ayat pun hanya Allah memiliki hari pembalasan. Dia memiliki hari pembalasan, bukan dia cakap Allah memiliki hari pembalasan dan dia sangat marah dan sebagainya. Tak ada. Semua yang kita mula Al-Fatihah tu kan dia ada 6 ayat, 7 ayat kan. Tapi kita mula-mula sekali ayat pertama. Yang kalau kita mulakan baca surah Al-Fatihah mesti kita akan sebut
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Abang bukan nak bahas sangat pun, tapi kita sekadar berbincang. Sebab kita pun yang 11 orang yang di dalam ni pun, 11 orang kita berbincang pada hari ni pun, kita bincang yang santai-santai yang benda yang sudah kita lalui pun. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-dua benda yang sama. Tapi adik-adik tahu tak? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman ini, Ar-Rahman ditujukan kepada kita semua yang beriman, iaitu Islam. Islam dan juga bukan Islam. Maafkan abang. Iaitu Ar-Rahman ni adalah ditujukan kepada Ya Ayuhan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayuhan Nas. Ya Ayuhan Nas ni semua manusia. Tak kisah dia non-Muslim kah, bukan Muslim kah, dia akan pergi kepada Rahman tu adalah milik semua orang. Perasan kan? Donald Trump kekayaan dia makin kaya, makin kaya, makin kaya. Berusahanya dia apa semua kan, makin kaya, makin kaya. Contoh, macam orang non-Muslim, kenapa dia tak ditimpa sebab hidup dia tak berkat? Bukan dia sebut nama Allah pun. Tapi dia berusaha, maka Allah akan bagi. Itu Ar-Rahmannya Allah. So, Ar-Rahim tu adalah milik kita semua. Nasib baik abang dapat counter back balik. Iaitu, Rahim ni adalah ditujukan kepada kita semua. Iaitu yang beriman. Rahim. Macam mana pun kedajalan kita dalam hidup ni, kita akan masuk syurga Allah dengan rahimnya Allah. Sebab apa? Kita yakin yang Allah tu adalah tempat kita sembah. Kalau cek balik dalam surah Al-Fatihah sendiri pun, kita minta doa lagi dengan Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jangan pernah selesa dengan, okey, aku sudah beriman, aku sudah berkopiah, aku sudah berjubah, aku pandai sudah berzikir dan sebagainya. Jangan pernah selesa. Sentiasa minta pada Allah, Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi, bila abang, ni baru masuk kepada tajuk lah. Bila orang tanya, kenapa dia cakap, kalau orang tanya, kita semua ni lah yang 8 orang yang ada di dalam ni. Bila orang tanya dengan kita, wih aku ada masalah besar wih dan sebagainya. Wih aku ada masalah besar ni dalam hidup aku berasa dosa aku besar ni. Bagi tahu dorang semua, kita sekali lah. Bagi tahu semua orang di depan kamu yang cakap dosa dia besar, masalah dia besar. Cakap Allah maha besar. Benda tu akan macam bagi satu benda yang macam, jangan fikir sangat pasal, Allah marah aku ni, Allah marah aku ni. Tak payah. Benda tu adalah benda yang kedua sebenarnya. Yang pertama sekali yang kita kena hadam adalah Allah tu maha pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim tu kamu kena ingat, Allah ni sentiasa mendahulukan kemaafannya. Dan pintu taubat, Allah sendiri pun menetapkan bahawa pintu taubat ni dibuka sampailah akhirat. Masa mau dekat kiamat sudah baru tutup. Lepas tu Allah tak cakap, aku mau hambaku yang taubat sekali je. Tidak, Allah suka dengan hambanya yang berkali-kali bertaubat. Dan syarat taubat yang betul-betul diterima, taubat nasuha, iaitu taubat yang tidak mengulangi dosa-dosa yang lepas. Macam tu. Baiklah, abang tak lagi panggil semua orang kan, tapi tak pas. Untuk 9 orang ni, kita akan terus kepada pengisian-pengisian yang seterusnya lah. Contoh, Syekh Wa'il. Ada satu perkongsian lah daripada satu ceramah abang pergi. Syekh Wa'il, dia berkongsi kepada masa dia ceramah tu, dia cakap, kalau kita berkongsi aib, jangan sesekali kita kongsi aib tu dalam keadaan kita bangga dengan aib itu. Kongsilah, itu aib yang tidak boleh didedahkan. Semalam aku ada buat benda dengan someone tu, best kau. Tak boleh. Benda tu sangat dilarang dalam Islam. Sebab itu seumpama kau mengajak lagi orang untuk buat benda tu. Tapi, aib yang kita boleh kongsikan adalah, dulu aku tak solat masa form 5. Gara-gara apa? Gara-gara aku tertengok ada hantu di kepala masjid, terus aku tak solat. Contohnya. Kan? So, kalau kita kongsi, sebab benda ni adalah pengakhiran kepada perkongsian kita pada hari inilah sebenarnya. 15 minit. Abang cuba untuk habiskan, kita akan buka sesi soal jawab ya. Baiklah, seterusnya pula, bila kita sudah tahu yang Allah tu maha penyayang, maha pemurah, kita yakin Allah itulah pemilik hari pembalasan, tempat meminta pertolongan, tempat menyembah. Benda itulah pertama sekali yang perlu kita hadam, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu kamu kena hadam tau. Kamu kena hadam yang Allah tu maha pemurah, Allah tu tempat meminta pertolongan. Dalam apa je masalah kau pertama, mesti kau luahkan pada Allah. Ya Hasnawi, Amir, Eli, Adina, Haida, Jojo, Hashim, Syazwan, Sophia, Mahdi. Okay? Dalam apa-apa perkara sekalipun kita kena yakin dengan Allah.
Yakin. Pernahkah kamu ada masalah? Ini mungkin kalau kamu respon cepat, abang akan sama-sama lah. Pernahkah kamu rasa macam mana mau cakap? Kamu ada masalah ataupun kamu ada benda yang kamu risaukan, lepas tu bila mau luar dengan orang, entahlah. Pernah rasa kah? Lepas tu bila luar-luar, aku ada masalah begini ni, ujung-ujung entah, tak tahu. Aku tak tahu kenapa aku macam ni. Pernah kah? Jawab dulu, baru kita ke seterusnya. Sambil-sambil abang rujuk lah. Hari ni perkongsian sikit lah abang kongsi dengan adik-adik yang ada di hadapan abang ni. Kak B, Assalamualaikum. 17 minit sudah kita bersiaran. Pernah kan Mir? See? Hebatnya Allah, macam mana pun kita punya perkongsian, masalah yang kita lalui, mesti kita akan cakap entahlah kan. Sebenarnya itu adalah peluang yang Allah bagi kepada kita semua untuk isi. Untuk isi apa? Isi, sebab entahlah tu ibarat macam semalam abang kongsikan yang abang kata kita tak tahu mau isi apa, macam kebaikan dan sebagainya. Tiba-tiba kita rasa contoh bekas ni kan, kita patut penuhkan kehidupan kita ni, fullkan benda ni sebenarnya, tapi tiba-tiba kosong. Mesti kita kacap, aku ada masalah. Entahlah tu sebenarnya Allah tengah macam bagi peluang dengan kita. Bila kita sebut aku banyak masalah, dosaku besar sebenarnya, tiba-tiba entahlah tu adalah kamu terus mengosongkan hati ni sebenarnya. Entahlah, terus kosong. Jadi betapa hebatnya Allah mau balikkan kita pada dia semula sebenarnya. Jadi maksudnya bila kau sebut entahlah, di situ kau terus fikir, apa kebaikan yang perlu aku isi? Kenapa aku macam tak tenang? Adakah solat aku lompong? Adakah solat aku tidak terjaga? Sebenarnya abang tadi tertengok TV Al Hijrah. Kamu ada tengok TV Al Hijrah baru-baru ni? Baru je tadi. Platform Profesor Mohaya bagi pengisian. Dan Profesor Mohaya bagi pengisian sayu sikit. Sedih sikit. Dia cerita pasal tentang solat. Jadi agak terefek sampai ke dalam live ni. Abang cuba untuk memberi perkongsian dalam keadaan macam ni lah. Abang cuba kurangkan ketawa-ketawa sikit. Abang macam bagi pengisian dulu. Bagi pengisian baru kita ketawa. Setengah jam yang seterusnya baru kita ketawa ya. Terima kasih kepada yang istiqomah join daripada mula tadi. Tahniah. Zahidah Sorfina, semoga murah rezeki. Semoga menjadi fotografer yang betul-betul fotografer yang bertakwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, bila sudah settle bahagian yang kita yakin Allah tu memberi segala rezeki, kita yang penting kita apa-apa semua kan macam contoh, kenapa aku masalah ni? Mesti Allah ada mau tunjuk. Pertama kita terus sebut Allah. Kalau di Sabah kita kan, kawan-kawan kita kalau kita jatuh, non-muslim pun, ya Allah, astagfirullah. Perasan enggak? Nantilah aku datang insya-Allah. Padahal dia non-muslim, free hair, kebiasaan dia kan. Nampak, sampaikan non-muslim pun rasa seronok dengan kalimat itu. Baiklah. So, bila kita sudah yakin ke semua itu, maka satu perkara, bila macam kita kan ada masalah dan sebagainya kan, kita kena macam settlekan dulu hal kita dengan Allah. Adakah kau yakin dengan Allah? Adakah kau macam rujuk pertama Allah dulu? Kalau settle benda tu, hablum minallah, hablum minan nas. Kenapa tak hablum minan nas, hablum minallah? Maksudnya hablum minallah dulu, iaitu menjaga hubungan dengan Allah. Kau jaga dulu hubungan kau dengan Allah, maka terjagalah hubungan kau dengan manusia. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada masalah besar ni, iaitu masalah besar berkait rapat dengan dosa. Dosa ni juga berkait rapat, dosa sabar kan, dosa ni berkait rapat dengan macam kita punya perkara-perkara lalu yang pernah kita buat kan. Mesti benda yang sudah lalu lah, macam berdosanya aku dan sebagainya. Macam mana aku mau berubah? Di sinilah abang sebenarnya perkongsian ni untuk menjawab juga menampung lagi jawapan-jawapan yang dulu-dulu yang pernah kamu tanya, soalan macam mana istiqomah, macam mana jadi orang kebaikan dan sebagainya. So pertama adalah settlekan hubungan kau dengan Allah dulu tadi, sudah. Lepas tu dalam kau mau berubah, dalam berubah kau ni boleh katakan sebelum kau berubah, betul-betul berubah, kau hentikan dulu dosa-dosamu kalau boleh. Kadang-kadang seiring, sambil-sambil kau hilangkan dosamu, sambil-sambil kau buat baik. Tapi yang paling cantik adalah kamu cuba berhenti untuk melakukan dosa. Okay?
antara hijrah lah, hijrah. Antara perkara dalam hijrah ni, dalam kita cuba untuk berubah ni, dalam hijrah lah, dalam kita melangkah ke arah yang lebih baik. Perkara pertama ulama tetapkan bukannya, ya aku mau hijrah, solatlah kau 5 waktu, lepas tu tahajudlah kau, lepas tu kau solat sunat lah balik-balik. Tidak. Nah, nervous kah? Kamu boleh cut, lepas tu benda ni boleh viral, lepas tu Azrin bawa ajaran yang bukan-bukan. Bukan. Ulama kata, dalam hijrah kau, dalam perubahan kau ini, perkara pertama sekali untuk kau istiqomah ataupun perubahan kau lebih cantik adalah kau kena ingat semua dosa-dosa kau dulu. Kan abang pernah kongsi sebelum-sebelum ni, kamu berfikir dulu kan? Fikir, lepas tu fikirlah apa yang kau buat. Maksudnya fikir dosa-dosa kau. Kau fikir dulu, fikir. Kalau kau fikir dalam keadaan kau masih rasa mau buat, itu ada masalah dengan hati. Maka itulah abang suruh kamu settlekan dulu hubungan kau dengan Allah. Kau yakinkah Allah tu? Kau minta pertolongan ke dengan Allah? See? So bila pertama dalam melakukan penghijrahan atau berhenti daripada buat dosa tu, kau cuba fikir dosa-dosa kau lepas. Jika terjentik hati, aku nak mau buat dosa tu, aku nak mau buat dosa tu, macam tu kan? Barulah langkah kedua, disitulah akan bermulanya pelbagai benda yang kau akan buat. Contoh, kau buat apa? Kau akan perbetulkan solat, kau akan cuba perbetulkan perbuatan kau, kau betulkan iman kau. Kau betulkan macam tadi kan abang, permulaan tadi kita sebut pasal Allah tu adalah di hati, iman. Iman ni dia 3 definisi. Iman ni boleh ditafsirkan pada 3 benda, iaitu yakin pada hati. Kau kena yakin. Kan Nabi Muhammad menitipkan iman tu kepada para sahabat selama 13 tahun ke dalam hati sahabat. Bila iman percaya, itulah akidah kan? Iman dipercaya, maka dalam mulutnya akan sering mengucapkan. Bila selalu mengucapkan, benda tu jadi doa. Bila doa, benda tu akan terpancar pada akhlak, jadi aura. Okay. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian. Pertama, yang itulah pertama. Tazkiyah ni, ingat dosa-dosa lepas. Lepas tu yang kedua, barulah sudah kau yakin pada Allah. Lepas tu yakin pada Allah. Lepas tu kau ingat dosa-dosamu lepas. Lepas tu yang ketiga ini adalah meminta pertolongan dengan Allah. Okay? Sebab kenapa? Mesti kita akan ada satu momen. Perasan tidak? Kamu pernah macam, abang cuba bagi satu soalan lah dengan kamu. Pernah lagi kah rasa bila kamu sudah serabut dan sebagainya, mesti kamu cari tempat tenang? Di manakah tempat tenang pilihan anda? Cik, apa tempat-tempat tenang yang kamu akan pergi? Contoh, kamu sudah stres kan, kamu pergi satu tempat yang menenangkan kamu. Berseorangan. Di mana? Coba kongsi. Sementara abang rujuk buku ni. Di mana tempat? Kepada 18 orang yang tengah join pada minit ke-24 ini. Apa tempat yang kamu pergi untuk release tension? Kan kadang kita frasa apa semua, lepas tu kau pergi satu tempat berseorangan. Di mana? Di mana tempat yang kamu akan pergi? Wow, pantai Haida. Tengok pemandangan indah. Pantai Tanjung Lipat. Tengok sunset. Masjid. Hazi Razul. Assalamualaikum. Jom tengok pantai. Pergi pantai. See, nampak semua orang mau pergi pantai, pergi tempat-tempat yang indah. Nampak kan? Kita stres macam mana pun, mesti kita akan pergi cari tempat yang indah, tempat yang menenangkan. Poin dia adalah menenangkan. Okay? Jadi, bila kita sudah berseorangan, mesti kita akan di situlah macam kita selalu, kalau boleh kita self talk lah, selalu cakap sendiri yang macam, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dalam membuat keputusan, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang mampu macam membantu aku untuk dalam penghijrahan, ya Allah. So itu pertama, 1, 2, 3, yang ketiga. Ini yang ketiga lah. Yang ketiga iaitu minta tolong dengan Allah. So yang keempat, bila kau minta doa dan sebagainya, jujur cakap, kalau kau banyak berdoa ataupun meletak kebergantungan kepada Allah itu, maka Allah akan hadirkan kau orang yang baik-baik. Percayalah. Memang sakit. Dalam kamu mau berubah ni, tiada orang yang mau support kamu.
Tugas kamu adalah doa aja. Ya Allah, doa. Bila aura kau, aura yang ya Allah aku mau, betul, ya Allah datangkanlah hamba-hambamu untuk membawa aku ke syurga ya Allah. Ada aura tu di dalam. Kalau tengok Trolls, ada dia Trolls kedua, dia punya apa tu, heart dia tu berlampu ping 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 kan. Dan kalau kamu perasan tengok Trolls 2, yang pink semua satu apa itu kan, kalau perasan kan kalau tengok Trolls 2 lah. Pink semua kedudukan pink, hijau, lepas tu ungu, semua di situ kan. Itu cerita sembang-sembang. Jadinya, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah akan, yang keempat lah. Yang keempat, Allah akan hadirkan kamu dengan insan-insan yang akan mengajak kamu. Sebab aura kamu sudah, contoh aura kamu mau berubah, maka Allah dekatkan magnet. Kita ni magnet tau. Manusia ni adalah magnet. Dia akan dapat apa yang dia fikir. Serius cakap, kamu akan dekat dengan orang yang apa yang kamu fikir, itulah yang akan dekat. Macam tu. So, bila kamu dekat dengan orang-orang macam ni, maka lepas tu kamu bina kepercayaan, bagi tahulah dengan orang yang kamu percaya itu. Dan sahabat itu betul-betul yang boleh dibuat sahabat. Okay? Bagi tahu. Selesai sudah bagi tahu Allah kan, bagi tahu luah dan sebagainya. Lepas tu kau pula, ini menjawab juga persoalan siapa yang mencari sahabat tu kan. Kau jadi sahabat sendiri. Bila kau bercirikan sahabat, maka kau akan tarik sahabat-sahabat yang macam kau juga. Jadi kau kepercayaan tu sudah terbina sebab kamu dua-dua bercirikan sahabat. Lepas tu kau luahkanlah apa masalah kau, apa yang bantu aku dan sebagainya. Maka orang-orang ni kau jagalah dengan baik. Once kau ada sahabat yang mengajak jom solat, macam lambat sudah kita ni, istighfar kamu, kita ni tengah main judi ni rasanya, istighfar kamu. Contoh, kalau kau ada jumpa orang macam tu, dia cakap sekali dalam hidup kamu, contoh, Pergilah jaga dia. Okay? So, untuk yang kelima, dalam kita mau berubah, dalam kita membuang segala dosa-dosa, ini benda yang kelima ni adalah benda yang perit. Dan kalau semua dapat harung ataupun abang tahu sakit sebenarnya dalam kita mau berubah ni, macam kalau kau tengok kepompong mau berubah menjadi rama-rama, dia satu proses yang sangat lama dan boleh katakan sakit lah kan. Dari bentuk macam ni tiba-tiba bentuk macam ni, contoh lah kan, semua sakit. Iaitu yang kelima ni adalah buang segala benda yang berkaitan tentang dosa itu. Itu maksudnya hijrah ni kan, kalau boleh keluar daripada tempat tu, jalan terbaik. Tapi kalau kau boleh keluarkan diri kau daripada tempat tu, biarpun kau duduk juga di situ, tapi jiwa kau sudah jiwa berubah. Maksudnya jiwa, contohlah tempat tu adalah disco, rumahmu disco. Lepas tu aku tak boleh keluar, mana rumah aku kan. Tapi hatimu boleh kau keluarkan daripada disco. Kau tak terperangkap dalam disco tu je, tapi hati kau berada di masjid kah, terpaut di masjid kah, tempat yang baik-baik kah. Itu hebat lah. Tapi buang benda-benda tu. Contoh kalau dalam bilik, kalau bilik ni trigger kamu untuk buat maksiat, ubah kedudukan bilik tu. Hari-hari ubah. Ataupun jangan sesekali, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jangan sesekali biarkan bilik kamu dalam keadaan berhabuk dek. Berhabuk ni, benda-benda berhabuk ni, dia macam boleh katakan, Ayub, kalau benda-benda berhabuk, benda-benda yang tak tersusun ni apa semua, ada benda yang akan menumpang di situ kan dek. Akan ada menumpang di situ. Kita ni bukan kita je hidup dek, ada benda lain yang hidup. Okay, macam sekarang ni, kalau kita sebut Allah dan Rasul, maka memayungi malaikat dan sebagainya. Wah, hebat. Buang. Ini boleh katakan yang kelima ni, step yang kelima di dalam kamu mau melupakan dosa ni, untuk berhenti daripada buat dosa ni adalah filtering moment. Filtering memang sakit. Sampai satu tahap kalau macam ada di sini kan, kalau dengan melayari internet, kau terbuka ini dan sebagainya, membuatkan kau trigger, maka kurang-kuranglah tengok internet. Ataupun kalau tengok apa lagi ya, kalau kawan kau terlampau toksik, buang je lah dia. Sakit kan. Macam, bang takkan, aku mau berubah tapi aku mau bawa dia berubah juga. Cuba fikir, kalau kau stick dengan dia, berbaloikah kau stick dengan dia dengan semakin teruknya kau, ataupun dengan kau jauhkan diri sekejap, cantikkan diri kau semua, lepas tu kembali kepada kawan-kawan kau tu. Maksudnya kau ready dulu. Takkan kadang ada juga situasi kalau kawan ni terlampau toksik, kau berzikir, sudah berzikir, sekali kau jumpa dia, hilang zikirmu. Lepas tu balik rumah, zikir lagi balik penuh. Dia macam level lah zikir. Kita mau level sampai sini kan, macam ni kan. Zikir jumpa dia, hilang.
Sini sudah. Sekali tengok, buat lagi maksud dengan dia, hilang. Makin kurang. Macam bila mau lengkap. Maksudnya, dalam step yang kelima ni sebenarnya kamu bagi peluang diri kamu untuk baik. Pada masa sama, memang buang tu ayat dia macam jahat kan. Tapi, asingkan diri dulu. Macam kucing bah. Kalau ada kucing sakit, kucing kau ada 20, ada satu sakit. Takkan tak boleh, diorang akan sama-sama akan sehat. Tak. Berpenyakit juga semua. Macam sekarang kita ni, PKP. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, yang kelima, abang tulis dulu. 6, 7, 8, 9. Okey, untuk yang keenam, dalam kamu macam cuba untuk hindarkan diri dalam membuat dosa, hindarkan diri daripada melakukan dosa, perlahan-lahan dalam kamu meninggalkan benda tu. Jangan terus top. Hari ni penuh dengan maksiat ni buat ni, top besok. Contohlah, hari ni free hair, besok tudung labu, purda, zikir, tasbih. Kalau boleh tasbih tu sebesar alam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu lah kan. Jangan. Benda tu drastik. Benda tu macam contohlah. Dia macam mengejut. Adik-adik dirahmati Allah sekalian, kenapa perubahan yang sikit-sikit ni ada berkait dengan istiqomah. Istiqomah kau buatlah benda-benda kecil, tapi benda tu sebab kadang contohlah kan, macam mana bagi perumpamaan? Yang abang boleh bagi analogi dengan adik-adik yang dirahmati Allah sekalian di depan ni adalah perlahan-lahan dalam berubah ni dia akan macam kau buat alhamdulillah. Dalam kau mau bagi simen tempat tu, takkan contoh pakai seatbelt. Aku kat rumah je, Dik. Ayub, anak kat rumah je. Contoh. Okey, contoh. Ambil bekas ni lagi. Ni bekas ni kan. Lepas tu kau letak sedebuk simen terus. Top. Boleh jadi di bawah tu lambat. Tak kukuh lah benda tu. Contoh lah Jadi kalau kita letak sikit keras, sikit lagi keras, jadi benda tu kukuh. Nampak kan? Maksudnya kita sikit-sikit. Cuma di Malaysia ni, terutamanya kita-kita ni lah, manusia memang tak hargai proses. Tak menghargai proses langsung. Aku tengok kau berubah sudah. Dari bila lagi ya? Aku berubah dari hari tu lagi. Kau nak nampak ke? Ya ke? Aku nampak kelas kau merokok. Padahal kita sudah habis 10 tahun mau berubah. So kan Allah tak pandang pada hasil kan, tapi Allah tengok usaha kan. Inilah yang dimaksudkan sebenarnya. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, yang ketujuh pula adalah kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Kita kena bersedia dalam kita berubah ni. Jangan pernah fikir, aku berubah ni, okey sudah aku ni, solat aku terjaga sudah ni. Kita kena ingat, iman tu memang iman pada waktu itu kembang. Kamu kena ingat, pandai kecut. Iman ni turun naik. Sebab kenapa? Ini pada akhir slot ni abang akan kongsikan dengan kamu semua sebab apa iman tu turun naik dan sebagainya. Sebab benda ni Nabi sendiri sebut. Sampaikan Ummu Salamah sendiri cakap dengan Nabi. Adalah satu doa tu. Iman ni ibarat cinta. Ada hari berbunga. Ataupun iman ini ibarat cuaca. Cuaca. Kadang sejuk, kadang hujan, kadang petir, kadang kemarau. Kita kena expect benda-benda tu. Cuma dalam kau expect macam tinggi rendah dan sebagainya tu, benda dalam sebab kau kena fikir yang macam mesti imanku akan lemah lepas ni. Jadi aku kena jaga-jaga. Maksudnya berjaga-jagalah. Expect, kalau dalam bahasa Inggeris dia expect to fall. Macam tu maksudnya kita kena macam ada kemungkinan aku akan jatuh. Kalau kau macam kadang manusia ni kalau aku sudah ikut program ni, aku imanku stabil so ni. Jangan pernah begitu. Kita kena sentiasa berwaspada. Itu tawakal. Okey, terima kasih Ayub dengan respon tu. Adik-adik semua boleh tengok daripada sahabat abang yang boleh kongsikan, yang dia kongsikan, Ayub. Baiklah. Betul. Memang betul dia kena cut. Itu untuk macam yang abang Ayub tengah kongsi sekarang ni adalah nafsu ni ibarat baby. Kalau dia ketagi kita kena terus memang rentap lah. Abang bercerita ni cuba untuk atas diri masing-masing. Kan kita berdakwah ni hikmah kan. Tengok keadaan dia. Kalau macam terlampau-melampau, kita kena macam, kalau sudah yang ini adalah macam step pertama macam kita berlembut-lembut dulu dan sebagainya. Kalau tak boleh rentap je lah. Rentap maksudnya hentak je lah dia. Tapi kalau boleh cuba dalam keadaan berkasih sayang kan. Macam tu lah. Itu pandangan abang Ayub kamu lah. Ayub cepat kita share sekarang. Share.
Thank you. Wah, Ustaz bagi tahu nafsu ni kalau nak henti bukan macam gear kereta. Tak boleh turun satu-satu, kena terus ke kosong. Ada Ayub. Oh, Ayub baru kongsi sekarang. Baru masuk sekarang. Macam Ayub tadi abang dah Ana dah bagi tahu tadi awal-awal live, Ana bagi tahu ada sekali tu, iyalah. Kan contoh kalau kita buat dosa dan sebagainya kan, ada satu part bila, aku ada buat dosa ya semalam. Entahlah. Tup, kosong terus kita punya perasaan. Itulah. Bagus juga. Ayub, live lah sekali. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Ayub ni antara budak dekan yang kalau berborak dengan dia cerita pasal hal ni, dia lagi arif tau. Sebab abang kagum dengan dia sebenarnya. Kan Ayub kan? Okay. Yang ke-8 ni simple sebenarnya, iaitu cari aktiviti yang boleh avoid kau daripada buat benda-benda tu. Busykan diri. Mau tak mau busykan diri. Kan tadi kau sudah ada kawan. Yang mula-mula tadi kau sudah ada kawan untuk kau luah. Mesti ada. Kalau ada kawan yang kau jujur untuk luah dan sebagainya, kawan tu akan jujur dengan kau, dia akan bantu kau. Betul. So mestinya kawan tu akan macam sama-sama sertai kamu untuk macam sertai kita semua dalam usaha yang ke-8 ni, iaitu cari aktiviti baru. Macam itulah. Aktiviti yang boleh avoid kita benda-benda macam tu. Maksudnya kita dah kecenderungan kita suka sangat benda tu ni apa semua kan. Macam maksiat ni kita suka, kita tinggalkan maksiat tu, ambil perkataan suka tu, sukakan ke arah lain. Macam itulah. So, yang ke-9. Yang ke-9 pula, jujur untuk berubah. Kalau adik-adik ataupun kita semua ni mau berubah, jujur betul-betul mau berubah. Jangan yang macam aku masih mau sama si dia, tapi ni pengalaman abang Ayub, kita berpengalaman kan dengan adik-adik macam ni kan. Dengan yang viewers yang lain, siapa yang berpengalaman, kita akan ada jumpa kawan yang luah dengan kita pasal nak berubah dan sebagainya. Dia akan sentiasa perkataan banyak dengan dia akan sebut adalah tapi banyak juga dia punya perkongsian hari ni. Okey, yang ke-10. Abang dah nak habis dah ni Okey, yang ke-10. Ini adalah ilmu untuk diri kita. Dan juga abang ada 11 perkongsian di sini. Daripada Hasan Al-Banna sendiri kata, kalau kau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kalau kau tak dapat 11-11 ni, cuba amalkan satu dulu. Atau 2, 3, mana yang kau mampu. Okay? Abang cuba bawakan dalam keadaan umum dan cuba sesuaikan dalam diri korang. Cuma abang bagi tahu secara begini je lah. So yang ke-10, iaitu ini berkaitan dengan ilmu. Penuhkan ilmu tentang dosa dan pahala. Kesan dan akibat. Kalau aku buat macam ni jadi. Kalau macam ni jadi. Jadi, pergi kelas, dengar ceramah, berkongsi macam ni kan. Jujur abang cakap dengan adik-adik yang ada di hadapan abang sekarang ni, bila abang buat live macam ni, abang dapat satu idea di mana aku kena bagi tahu ataupun followers aku cara aku berfikir macam mana supaya diorang tahu abang Arin adalah orang yang macam ni. Korang boleh PM DM abang Ayub. Tanya abang Ayub, abang Arin ni cara dia berfikir macam mana tanya dia. Dia tahulah abang ni macam mana orang dia. So abang kongsikan benda-benda macam ni lah. Sebab abang lebih ke arah macam ni lah, benda-benda simple, benda-benda yang kau kena kukuhkan tapak kau. Dari bila kau nak bincang benda-benda besar kan, ikat dengan akhlak. Dosa. Dan yang terakhir ni sangat penting, iaitu dalam kita ada sejarah dosa kita, dosa-dosa kita dan sebagainya. Dalam ayat di sini sebenarnya yang ke-11, creating testimony, iaitu kita menjadi orang yang kan ada testimoni. Kalau produk ada testimoni, aku dah pakai Mary Kay, sekarang kulit aku licin, contoh kan, itu testimoni dan kita akan bagi tahu dengan semua orang. Tahu bila aku buat gini dan sebagainya, hebatnya Allah dan sebagainya gini. Maksudnya kita berkongsi pengajaran apa yang telah kita lakukan sebelum ni, kita dah keluar daripada perubahan tu. Abang ingat dalam satu hadis Bukhari 2747, iaitu hadis berkaitan tentang perubahan ataupun hadis berkaitan manusia. Memang Allah titipkan setiap orang ada sejarah hitam ataupun dosa yang besar dalam hidup dia. Untuk apa? Sebelum dia ada 3 fasa. Fasa pertama ni budak-budak tiada buat dosa dan sebagainya. Tiba-tiba kita ada satu zaman putih lah, zaman putih. Tiba-tiba kita masuk ke zaman gelap ni. Zaman gelap ni adalah zaman yang macam tak boleh. Kalau kita ambil contoh macam orang-orang yang macam ganja, dada, zina, semua di sini gelap semua. Lepas tu kita akan ada zaman putih selepas zaman gelap ni kan. Zaman gelap ni
Allah sengaja titipkan hidup manusia umumnya seperti ini, 3 ni. Putih, gelap, putih. Sebab kenapa? Di sini kalau kita ada hilang barang, sini hilang barang kan. Sini kita ada barang pensel ni. Lepas tu yang masa zaman gelap ni hilang. Cuba bayangkan masa tu hilang, lepas tu kita tak lah, hilang sudah ni, macam mana ni. Lepas tu pergi sini pula. Bila pergi sini, jumpa pensel ni. Aku tanya kau, abang tanya pada semua, 1, 2, 3. Mana antara 1, 2, 3? 1 dan 3. Mana yang kita lagi sayang pensel ni? Lambat, masa berjalan. Pensel ni akan disayang bila kita jumpa pada yang ketiga ni, dek. Maksudnya Allah sekadar memang jadikan kita akan begini. Ini asas dia boleh jadi ada orang hidup dia putih, hitam, putih, hitam, putih. Putih, hitam, neraka. Nauzubillah. Ada pula hitam, 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 putih, syurga. Hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Over. Abang tengok video abang, 2 episod video abang, malu baik. Dengar suara sendiri, muka excited dan sebagainya. Bleh. Alhamdulillah. Selesai untuk 11 perkara yang abang nak kongsikan kepada korang semua. Zira jangan macam tu, Zira. So, abang nak ke kesimpulan dah ni. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, seorang sahabat bertanya kepada isteri Nabi, Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, jika kau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang sering Nabi Muhammad sebutkan? Kamu tahu ya sahabat? Macam tu. Kamu mau tahu? Kalau bahasa Sabah, kalau Bugisnya, kamu tahu kawan? Dia cakap macam ni. Bila aku bertanyakan, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah doa? Aku selalu mendengar doa ini. Kenapa kau selalu doa? So doa dia ini. Abang nak kongsikan. Nanti korang kalau nak doa ni, DM abang akan bagi. Sebenarnya benda tu ada dalam tab iPad, tapi iPad tu tak ada cas. Abang nak kongsi di sini melalui hati hidup. Iaitu doa dia adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Iaitu, ya Rasulullah, kenapa kau berdoa sedemikian? Ya Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia ini, hati hamba Allah ini, hamba-hambanya, hati di jari jemari Allah. Maksudnya di tangan Allah, di genggaman Allah, iaitu hati kita. Jadi kita kena minta dengan Allah, ya Allah, tetapkanlah doaku, tetapkanlah hatiku ke atas agamamu. Macam itulah lebih kurang. Kan? Maksudnya kita kena minta. Dan juga itu hadis Nabi. Ya muqallibal qulub. Itu bercerita antara Ummu Salamah sahabat dengan Rasulullah. Dan benda tu dinukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adik-adik boleh DM abang nanti untuk abang kongsikan dengan kamu semua doa-doa tu. Abang ada save benda tu. Okey, nanti abang akan bagi. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, hikmah yang terakhir yang kita boleh nampak adalah kenapa kita dihadirkan dosa, kenapa kita dihadirkan zaman gelap dan sebagainya, untuk kita menunaikan rukun Islam yang pertama sebenarnya. Kalau kamu ingat semula, kalau kita tengok seimbas lalu, haji ada kerja dia menunaikan haji, zakat bagi duit, bagi unta atau dan sebagainya, secupak nasi kah, zakat. Puasa buat puasa, solat buat solat kan. Tapi syahadah bukan sekadar ucapan. Sebenarnya Allah hadirkan hadis tu dan sebagainya daripada abang sendiri adalah untuk kita buat kerja yang pertama, iaitu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu di mana hadis pula syahadah kita akan macam
Segala benda yang kita buat ni, kalau kita sudah macam, aku sudah terkeluar daripada dosa, lepas tu aku mau kongsi dengan orang, bukankah itu kita macam menyebarkan syahadah? Nampak kan? Oh, surah Ali Imran Oh, Ayub. Ayub pula. Asnawi, surah Ali Imran ayat ke-8 Oh, minta maaf semua. Surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tak nampak pula. Macam tu. Nanti abang kongsikan Nampak kan? Rupa-rupanya kerja itu yang Allah mau bagi sebenarnya untuk kita menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Kalau para sahabat dulu, ingat para sahabat dulu sebelum dorang semua Islam masuk ke dalam hati dorang, semua para sahabat, semua ada zaman gelap masing-masing. Kan? Abang mau jemput Amin juga lah untuk live ni sebab adik usrah abang Amin ni dia suka berkongsi tentang sirah Nabi. So, adik-adik ni juga suka dengan cerita sirah-sirah Nabi. Kan? Kepakaran Amin sirah-sirah Nabi. Abang pun suka juga dengan sirah-sirah Nabi, tapi abang tak berapa pakar sikit lah. Abang tahu sikit-sikit je. Okay? Oh, subhanallah. Alhamdulillah, habis. Putih sudah. Selesai untuk perkongsian hari ini. Nampak kan? So, kepada semua 22 orang sekarang ni, Herman, Hasnawi, Ridu, Sad, Sofiana, Syasha, Amin, Ayub, Hakim, G123, Ame, Eli, Syahida, Ami, Jojo, Adina, Hashim, Hazira, pemenang buku Tarbiyah Sentap, Ain Nasuha, Syahira, Ahmad Syazwan, Cik Kelabu, Zahida, fotografer berjaya, dan juga Herman Nurdi. Nampak kan? Sejarah hitam yang kita lalui semua tu sebenarnya, kalau kita berjaya keluar daripada zaman kekufuran kita, syahadah kita tu sangat cantik. Bila disebut kalimah la ilaha illallah di depan kita, kita akan terus mengalir air mata. Dan Iya Amin, kau belajar daripada kami. Belajar daripada kami lah. Okay, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, setiap daripada kita ada dosa masing-masing kan. Dan bila kita berjaya keluar daripada dosa-dosa tu, dan kita sampai ke tahap hari ni 22 orang tengok cerita pasal kalimah la ilaha illallah, cerita Allah dan Rasul dengan apa yang kita tahu, bersyukur dan minta Allah tetapkan hati berada dalam agama. Dan kamu semua 21 orang yang Allah pilih ni, untuk dengar kalimat la ilaha illallah ni daripada orang yang kena berdosa. Tak perlu kamu sebarkan aib kamu dalam keadaan bangga. Tapi Allah sudah tutup aib kamu tu kan. Sebab itu bila kamu cuba untuk keluar daripada dosa kamu tu, kamu boleh sebarkan, bila dia akan, kalau bahasa Sabah, menggigitnya setiap kalimah Allah yang kau bahagi tu. So kepada 20 orang yang tengok, doakan abang, usaha abang yang buat pada hari ini bukan sekadar doa. Bukan sekadar doa. Bukan sekadar live, bukan sekadar meraih banyak like, bukan. Mungkin Nabi Nuh 960 tahun berdakwah. Siapa je yang dapat kalimah la ilaha illallah? Sehingga kan Nabi Nuh, waktu kapal tu berlayar, dia nampak anak dia sendiri hanyut di bawah air, di bawah ombak. Anak dia, isteri dia yang tak mau ikut dia. 960. Sedangkan abang ni baru 28 tahun. Apalah sangat. Buat apa mau tengok raikan ramai follower dan sebagainya. Abang cukup fokus untuk 20 orang ni, untuk 58 orang, untuk orang yang singgah sekejap, orang yang tengok sekejap. Dan doakan Seketul Muhammad Azrin ini dapat bawa semua orang ke syurga. Kalau boleh semua syurga ni untuk kita semua.
Sedangkan IG sendiri pun, Instagram ni dicipta, tengok bah, love ni, kalau love ini yang kamu bagi ni adalah love yang termasuk dalam kalimah la ilaha illallah, hati ni hati hidup. Hati yang mati tidak mampu menghidupkan hati yang lain. Hati yang hidup mampu menghidupkan hati yang lain. Walaupun kau nak bersuara, macam riduk lah kan riduk. Kalau kita jumpa bah, kadang abang nak mau bercakap dengan kau pun, abang peluk cukup. Abang berfikir, abang cuba untuk amati setiap hidup yang abang lalui, setiap dosa-dosa, setiap nikmat. Nikmat apa lagi kamu dustakan? Ni, kereta arus yang aku masuk sekarang ni, memang bukan aku punya. Memang bukan aku punya pun. Tapi kenapa Allah rezekikan aku duduk di sini? Kenapa aku nak bersyukur? Aku bersyukur untuk duduk di sini. Dan buat apa kau mau persoalkan, halah duduk je pun. Bukannya kau bawa. Tapi Allah rezekikan aku di tempat yang baik. Aku bersyukur dengan itu. Kalau dibagi kereta arus ni, aku bersyukur. Itu bonus. Bukan yang macam, aku duduk di sini supaya orang tengok ni boleh doakan aku dapat kereta ni. Wah, bestnya. Tidak. So, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, ingat, jika kita ada masalah yang besar, kalau masalah kamu tu, dosa kamu tu sebesar kapal, ingat rahmat Allah tu seluas lautan. Ilmu yang kamu ada ni, cuba kamu celup di dalam pantai konon. Celup. Yang menitik tu, itulah ilmu kamu. Ilmu Allah ni luas lagi. Mungkin kita bercerita tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu je lah yang kau tahu, Azrin, daripada mula aku jumpa kau sampai ke hari ni. Kamu kena ingat, ada satu sahabat yang cuba untuk hadam amal surah Al-Baqarah selama 8 tahun. 8 tahun. Bukan macam kita 3 kali usrah, terus fatwa. Abang tenang bro. Sekejap ah. Ini instrumental favorite abang. Okey, ada soalan. So, itu perkongsian abang hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan. Malam ni baca sendu, semoga dimasuk syurga tak bisa. Ada, Hasnawi. Masih ada lagi orang baik di dunia ni. Tahu siapa orang tu? Kau lah Hasnawi. Abang lah Hasnawi. Herman lah orang baik tu. Ridu, Satriani, Sofiana, Syasha, Amin, Ayub, Ami, Ili, Syahidah, Aini, Aida, Jojo, Adina, Wahida, Hashim, Hazira, Ain, Syahira, Syazwan, Zahida. Kita lah orang baik tu. Jangan tunggu orang baik datang pada kita. Kita lah jadi orang baik tu. Kita lah jadi orang baik tu. Dan orang yang baik sebenarnya adalah yang tidak mengaku dia baik. Orang yang lain akan mengaku yang dia baik. Tahu kan sahabat, cerminan sahabat yang lain kan? Dia ada satu disampaikan, kalau Allah sayang pada kita, Allah akan bagi tahu pada malaikat, malaikat akan bagi tahu pada semua makhluk di muka bumi ni untuk merasa, kenapa aku tengok Ridho tu macam aku sayang je dengan dia. Baru aku kenal. Bukan je kami cerita pasal benda banyak cerita pasal benda keluarga ke, benda-benda dalam, pasal hati dia ke. Dia pun aku tengok dia, aku sayang je. Allah hadirkan rasa sayang tu pada dia. Kamu boleh cek saja ni. Ini alhamdulillah hilang sudah. Korang add Mr. Jul tu, add dia. Lepas tu tengok gambar dia yang terbaru. Kalau kepada siapa yang mau tengok, lepas tu DM abang, gambar ini ke bang? Abang Ridho ni gambar ini. Cuba tafsirkan daripada senyuman dia. Gambar tu sangat berharga bagi abang. Senyuman dia. Kalau adik-adik muslimin abang kan, macam adik-adik lelaki kita boleh sentuh macam abang kan. Abang dekat dengan dorang, abang suka pegang begini dengan dorang. Dan pegang tangan lah of course. Rasa sentuhan tu. Zulaika baru masuk, nanti tengok live abang ah. Live abang siaran ulangan 24 jam. So 23 minit, 23 minit. Ada 4 minit lagi. Ada soalan kah setakat ni?
Tiada soalan? Semua okey? Tenang semua. Antara doa yang abang kongsikan hari ini ada dua, daripada surah Ali Imran ayat 30, surah Ali Imran ayat ayat 8, dan juga doa yang ia muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kepada adik-adik yang pada hari ini, kongsikanlah kepada semua orang. Thanks for the sharing. 4 minit lagi, saya baru masuk. Jangan sebut, dia hack terus di status. Abang akan rehat sebentar live. Abang mau prepare untuk live akan datang. Abang cuba untuk ada pengisian yang lagi berilang. Abang sudah berlatih selama seminggu ni kan. Seminggu ni abang berlatih untuk berhadapan depan kamera kan. Abang usaha untuk buat yang terbaik ataupun perbaiki cara bercakap dan sebagainya kan. So kita akan rehat sebentar lah. Dan abang akan cuba untuk live semula dengan ada guest. Kita akan ada tetamu. Kita akan bercerita benda-benda simple lah. Mungkin cerita pasal confidence. Cerita pasal tentang keyakinan diri. Kenapa kena yakin. Apa-apa benda kena yakin. Bukan yakin diri je, yakin Allah wujud, yakin hari pembalasan. Macam tu, yakin. Ada 2 minit lagi. So terima kasih kepada 23 orang. Terima kasih sangat-sangat. Share lah kalau kamu ada screenshot buat status ke apa semua, share je lah semua orang. Share. Benda share betul, follow up itu benda kedua. Tapi yang pertama, matlamatnya itu adalah kita betulkan niat kita adalah untuk kalimat la ilaha illallah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh hidup dan matiku ni kerana Allah. Bulatkan benda tu. Ini 28 tahun ni abang usaha untuk bulatkan benda tu. Dan jadilah orang yang positif. Abang akhiri awal lah sebab takut nanti kalau jangan catat lagi menangis pula kan. So kalau ada soalan, sebarang penambahbaikan, sebarang topik yang kamu ingin. Terima kasih pada Hazira ada bagi idea untuk abang untuk topik yang seterusnya. Hazira, nanti kita beli bukumu . So sekadar itu daripada abang. Ingat, orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman. Dalam hidup kita kena bersedia untuk tidak bersedia. Sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu Allah hadirkan ke dalam diri ini supaya aku ingat yang aku lemah dan aku kena berharap pada Dia semula. Terima kasih ya Allah. Abang akhiri dengan ucapan dan kirim salam kepada semua yang belum tengok. Dan juga parents kamu semua ya.